Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu saya lagi melalui channel YouTube MSK Economy Channel. Pada kali ini saya akan menerangkan kaitan dengan keanjalan penawaran ataupun juga dan disebut keanjalan penawaran harga. Okey, jadi seperti biasa saya akan terangkan yang pertama definisi, yang kedua formula dan yang ketiga tujuan. Kita mengira keanjalan penawaran. Okay, yang pertama, definisi keanjalan penawaran. Keanjalan penawaran adalah mengukur darjah tindak balas perubahan kuantiti ditawar sesuatu barang kesan daripada perubahan harga barang tersebut ataupun harga barang itu sendiri. Okay, kalau kita tengok, kita bandingkan dengan keanjalan permintaan, kita guna perubahan kuantiti diminta. Tapi bagi keanjalan penawaran, kita guna perubahan kuantiti tawar. Dan disebabkan oleh perubahan harga barang tersebut ataupun harga barang itu sendiri. Okey, dari segi formula, sama juga ada tiga. Yang pertama, peratus perubahan kuantiti. Cuma ditukar kepada peratus perubahan kuantiti tawar bahagi dengan peratus perubahan harga. Okey, ini sesuai digunakan apabila soalan bagi dalam bentuk peratus. Yang kedua, kita kembangkan daripada yang pertama, QXX1 iaitu kuantiti ditawar barang X yang baru ditolak dengan kuantiti tawar barang X yang asal bahagi dengan kuantiti ditawar barang X yang asal darab dengan 100 bahagi dengan harga X1 yang baru tolak dengan PX0 yang asal bahagi dengan PX0 darab dengan 100. Jadi untuk keadaan penawaran, kalau harga X maka kuantiti juga X sebab tu kita harga barang itu sendiri. Okey, jadi sesuai sekiranya soalan bagi dalam 2 sama ada dibagi dalam peratus ataupun data tu diberi kuantiti ataupun harga. Okey, kemudian formula yang ketiga, kita ringkaskan daripada yang kedua, QSX1 tolak dengan QSX0 bahagi dengan QXX0 darab dengan PX0 bahagi dengan PX1 tolak PX0. Jadi sesuai sekiranya soalan ada bagi dua harga dan dua kuantiti tawar, maka lebih mudah kita guna yang ketiga. Pakai yang kedua pun boleh, tak ada masalah, cuma panjang sikit caranya. Okey, so itu adalah formula. Tujuan. Tujuan kita mengira keanjalan penawaran adalah untuk mengetahui darjah keanjalan. Jadi sama je dengan keanjalan permintaan harga. Tujuannya adalah untuk mengetahui darjah keanjalan. Okey, jadi darjah keanjalan ada 5. Yang pertama, anjal. Macam mana kita tahu anjal? Iaitu nilai nanti adalah lebih besar daripada 1. Di mana bila sebut anjal, peratus perubahan kuantiti lebih besar daripada peratus perubahan harga. Di mana keloknya, kita lihat, dia akan pintasannya pada paksi harga. Okay, pada paksi harga. Yang kedua adalah tidak anjal. Okay, tidak anjal di mana peratus perubahan kuantiti lebih kecil daripada peratus perubahan harga. Nilainya nanti adalah kurang daripada 1. Dan dapati keloknya, okay, kelok penawaran tu, pintasan dia pada paksi kuantiti. Okay, maksudnya anjal pada paksi harga dan tidak anjal pada paksi kuantiti. Yang ketiga, darjah keanjalan yang ketiga adalah anjal 1, iaitu sama dengan 1. Di mana, di mana peratus perubahan kuantiti sama dengan peratus perubahan harga. Okay, kat sini kita nak tahu kelok permintaan dia bermula pada titik asalan atau titik 00. Tak kira lah sama ada dia curam, landai. Janji dia bermula pada titik asalan 00, maka dia adalah anjal 1. Okey, yang keempat, darjah keanjalan yang keempat adalah anjal sempurna. Nilainya adalah infinity. Di mana harga berubah sedikit, kuantiti tawar akan berubah sangat besar ataupun infinity. Keloknya adalah mendata selari dengan paksi kuantiti.
Dan yang terakhir, yang kelima, darjah keanjalan yang kelima adalah tidak anjal sempurna. Nilai nanti kosong. Di mana harga berubah, kuantiti tawar tidak berubah. Keloknya adalah menegak selari dengan paksi harga. Okey, jadi ini adalah dari segi definisi, formula dan tujuan kita mengira keanjalan penawaran. Okey, baiklah kita teruskan dengan contoh soalan. Okey, soalan yang pertama. Jadual di bawah menunjukkan harga dan kuantiti ditawar bagi barang M di pasaran. Okey, diberi jadual. Ada dua harga 15 dan juga harga 20. Kemudian kuantiti ditawar 43 dan 68. Jadi apabila harga barang M meningkat, okey, dah jelas itu harga barang M meningkat, berapakah nilai keanjalan penawaran dan tentukan darjah keanjalan barang tersebut. Jadi diberi soalan harga meningkat. Harga barang M meningkat. Jadi soalan suruh kita kira nilai keanjalan penawaran dan tentukan darjah keanjalan. Okey, jadi 15 adalah harga yang asal, 20 adalah harga yang baru. Kemudian kuantiti yang asal 43 dan kuantiti tawar yang baru adalah 68. Maka ada dua harga dan dua kuantiti, maka sesuainya kita guna formula yang ketiga. Dan formula kita ikut barang. Jadi QSM1 yang baru tolak dengan QSM0. Bahagi dengan QSM0 darab dengan PM0. Harga M asal bahagi dengan harga M yang baru tolak dengan harga M yang asal. Maka kita akan letakkan harga di tempat formula untuk harga kemudian kuantiti. Okay, kita masukkan nilai tersebut dalam formula. 68 tolak 43 bahagi dengan 43 darab dengan 15 bahagi dengan 20 tolak 15. Jadi 25 bahagi dengan 43 darab dengan 15 bahagi dengan 5. Jadi kita dapat 0.58 darab dengan 3. Maka dapatlah nilai keanjalan adalah 1.74. Jadi kita ambil dua titik perpuluhan dan nilai keanjalan dia tak ada unit. Tak ada unit RM ataupun peratus. Ataupun inilah unit lah. Okey, tak ada. Okey, jadi apakah dimaksudkan dengan 1.74? Iaitu apabila harga meningkat 1%, maka kuantiti ditawar akan meningkat sebanyak 1.74%. Maka dia samalah dengan keadaan permintaan. Harga meningkat ada dinyatakan dalam soalan. Okey, jadi 1%. Sebab kita bahagi dengan harga, maka harga 1%. Maka kuantiti tawar akan meningkat sebanyak 1.74%. Dia positif. Penawaran kita tahu hukum penawaran langsung atau positif. Sekiranya harga meningkat, maka kuantiti akan meningkat. Dan sebaliknya sekiranya harga turun, kuantiti akan menurun. Okay, jadi sebab soalan bagi harga meningkat, maka kuantiti akan meningkat. Okay, jadi dari segi darjah keanjalan, darjah keanjalannya adalah anjal kerana nilainya lebih besar daripada 1. Okay, kita teruskan dengan contoh soalan yang kedua. Okay, sekiranya harga barang X telah meningkat sebanyak 25%, tetapi kuantiti tawar barang X kekal sebanyak 50 unit, maka keanjalan penawaran barang X adalah. Okay, jadi kita dapati dalam soalan harga barang X meningkat sebanyak 25%. Okay, maksudnya dah bagi dalam bentuk peratus. Kuantiti tawar barang X kekal sebanyak 50 unit. Okay, jadi kita guna formula yang kedua kerana dia bagi satu bentuk peratus, kemudian dia bagi kuantiti. Kuantiti ada baru ada lama lah. Okay, kekal maksudnya asal 50, yang baru pun 50. Jadi kita masukkan dalam formula 50 tolak 50 bahagi dengan 50. Maksudnya kuantiti yang baru tolak kuantiti yang asal bahagi dengan kuantiti yang asal dah 100. Okey, bahagi dengan harga. Tapi harga dia dah bagi dalam bentuk peratus. Tak je 25%. Maka terselesaikan dapat 0% bahagi dengan 25%. Maka kita dapat 0. Nilainya adalah 0. Jadi, apakah masuk 0 tu? Apabila harga meningkat 1%,
maka kuantiti ditawar tidak berubah. Ingat, kuantiti tawar tidak berubah. Bukan kuantiti tawar adalah kosong. Ya, sebab dia ada nilai iaitu 50 unit. So, tidak berubah. Maka darjah keanjalan adalah tidak anjal sempurna kerana nilai keanjalan adalah kosong. Itu contoh soalan yang kedua. Kita teruskan dengan contoh soalan yang ketiga. Gambar rajah di bawah menunjukkan kelok penawaran bagi suatu barang. Jadi dia bagi bentuk gambar rajah ataupun kelok. Ada dua harga, 32 dan 16. Kuantiti juga ada 240 dan 300. Jadi berapakah nilai keanjalan penawaran apabila harga barang tersebut menurun daripada RM32 kepada RM16? Okay, harga menurun daripada RM32 kepada RM16. Jadi ada dua harga, dua kuantiti. Jadi kita guna formula yang ketiga. Jadi QSX1 tolak QSX0 bahagi dengan QSX0 darab dengan PX0 bahagi dengan PX1 tolak PX0. Masukkan nilai dalam formula 240 tolak 300 bahagi dengan 300 darab dengan 32 bahagi dengan 16 tolak 32. Jadi negatif 60 bahagi dengan 300 darab dengan 32 bahagi dengan negatif 16. Maka kita dapat negatif 0.2 darab dengan negatif 2. Maka kita akan dapat 0.4 dan positif 0.4. Jadi, apabila harga menurun 1%, maka kuantiti tawar menurun sebanyak 0.4%. Jadi, sebab kita tahu penawaran, hukum dia adalah positif. Tak langsung, kalau harga turun, maka kuantiti tawar akan menurun. Jadi darjah keanjalan adalah tidak anjal kerana nilai lebih kecil daripada 1. Ini adalah 3 contoh soalan. Okey, jadi kesimpulannya, apa yang pelajar perlu tahu? Walaupun soalan tu bagi dalam bentuk jadual, bentuk ayat, bentuk kelok, pelajar perlu cari hanyalah dua harga dan dua kuantiti tawar. Maka kita masukkan dua harga dan dua kuantiti tawar dalam formula. Okey, mengikut soalan lah. Kalau bagi bentuk peratus, kita guna yang pertama. Contoh soalan yang kedua tadi, kita guna formula yang kedua. Dan sekiranya ada dua harga dan dua kuantiti tawar, maka kita guna formula yang ketiga. Maka dia masih lagi mengikut hukum penawaran. Sekiranya harga meningkat, maka kuantiti ditawar akan meningkat. Dan sebaliknya, jika harga turun, kuantiti tawar akan menurun. Maka dapatlah kita tahu darjah keanjalan sama ada anjal, iaitu nilai lebih besar daripada 1. Tidak anjal, nilai keanjalan kurang daripada 1. Anjal 1 maksud sama dengan 1. Anjal sempurna, iaitu infinity. Dan juga yang kelima, tidak anjal sempurna, iaitu nilai keanjalannya adalah kosong. Okey, jadi rasanya setakat itu saja. Sekian, terima kasih.